biyaminika ya Musa, apakah yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Tu nak masuk dalam grup tu Ustaz Zamir tu. Dia tangkap mak dia masuk dalam grup. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa gerangan yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Lantas Nabi Allah Musa jawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Panjang jawapan Musa. Musa kata, qala hiya asaya, itu adalah tongkatku. Kalau Musa nak berhenti dekat situ, Musa boleh berhenti. Dia kata, ni tongkat aku. Dah lah. Bukan Allah tak tahu apa peranan tongkat, apa kerja tongkat, apa tongkat boleh buat. Tetapi Nabi Musa sambung lagi perkataan dia, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha, aku berteleku atas tongkatku ini, aku pegang dia. Kalau aku tak larat, aku nak naik bukit, aku boleh bertumpang atas tongkat aku ini. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku juga gembalakan kambing-kambingku menggunakan kayu ini, tongkat ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagi aku juga macam-macam lagi guna tongkat ni, ada itu dan ada ini. Cerita Nabi Musa ni, bila mana dia bercakap, dia diberi jolokan kalimullah, yang paling banyak bercakap, antara yang banyak bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percakapan Musa ini menunjukkan betapa seronoknya seorang hamba itu tatkala dia bercakap-cakap ataupun dalam istilahnya bermunajat kepada Allah. Bukan dalam keadaan tergesa-gesa, dan bukan dalam keadaan tergopoh-gapah, dan bukan dalam keadaan tidak acuh, tidak acuh. Tetapi dalam keadaan nak cerita, kalau waktu tiba masa kita bercerita dengan Allah, maka bercerita kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam keadaan kita nak bagi tahu ke semua. Walaupun kita tahu Tuhan ni tahu dah ke semua benda. Sebab itu dalam doa kita kena memperbanyakkan doa-doa, kita kena susun, kena betul-betul doa dengan penuh pengharapan. Mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utlubullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kama qala bihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, minta kepada Allah dan kamu yakin akan Allah Ta'ala kabulkan permintaan kamu. Minta sungguh-sungguh kepada Allah, cerita betul-betul. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu semua. Wa ma yukhfi wa ma yu'lin, apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu i'lankan, apa yang kamu jelaskan, tu semua benda Tuhan tahu. Tapi nak menunjukkan betapa seronoknya kita bermunajat kepada Allah, sebagaimana sunnahnya Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan dia bercerita dengan Tuhan, walaupun hanya sekadar cerita tongkat sahaja, kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kepada dia kemampuan tongkat itu dengan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi. Kita tak usah duk pukul lah tongkat ada di rumah kita tu, tak keluar-keluar jadi ulang, memang takkan jadi ulangnya kan. Ulang duk menyorok sebelah tongkat tu ada, ya, tu ada. Ada juga yang percaya kalau bubuh tongkat ni ulang tak mari rumah. Cuba tengok, cuba tengok bagaimana kalau main ulang tu, bagi salam dengan dia ni mengucap siap-siap. Ala kullin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah ceritanya. Maka doa kita janganlah sebagaimana yang kita minta di kedai mamak, ya Allah macam biasa sahaja. Jangan buat begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dikasihi sekalian, saya sebenarnya malam ni nak cerita ataupun nak berkongsikan sesuatu mengenai tidur. Jadi boleh tidur. Tidur ni saya prepare sesuatu berkaitan dengan tidur lah. Sebab tak tahu tiba-tiba duk baca-baca, tiba duk keluar lah benda tu, duk ingat. Ialah malam ni malam 16, sepatutnya 15 malam 16. Dalam juzuk 15 ada suratul kahfi. Dalam suratul kahfi ada cerita yang ajaib tentang tidur. Ala kullin, tidur ini satu sistem yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dalam diri manusia, dan juga al-kainat kullaha, semua makhluk yang hidup pun ada cara dan kaedah tidur dia masing-masing. Dan tidur ini tujuannya untuk manusia recuperate, untuk recalibrate, untuk rehat, untuk winding down, untuk refresh, untuk recharge, untuk sebagai satu benda yang disebut sebagai stress control mechanism.
Tidur ni Allah Ta'ala bagi kerehatan, walaupun dalam satu tulisan Imam Ibn Qayyim sebut antara 4 benda yang boleh melemahkan hati adalah banyak makan, banyak minum, banyak tidur dan banyak cakap. 4 benda yang boleh melemah dan mematikan hati. So Ramadan datang, dia nak kontrol 4 ni. Walau macam mana pun, kita tahu bahawasanya tidur itu sepertiga dari kehidupan kita. Walaupun tidur tu macam mati, macam tak ada hidup, ya. Nabi SAW bila mana datang 3 orang nak cakap kepada Nabi, aku nak semayang tak mau tidur-tidur, aku nak bangun malam tak mau tidur-tidur, aku nak puasa tak mau buka-buka, aku tak mau berkahwin dengan sesiapa sampai bila-bila. Maka Nabi SAW memperbetulkan kefahaman mereka terhadap agama dengan fahaman yang sepatutnya bersifat wasati, iaitulah Nabi kata, aku sendiri berjaga malam tetapi aku tidur. Aku jaga malam tapi aku tidur. Menunjukkan bahawasanya tidur itu satu kehendak dan keperluan kepada manusia. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya pada dirimu, atas dirimu itu ada hak, maka hak-hak atas diri itu ditunaikan. Maka janganlah kita kata bahawasanya kita tidak perlukan tidur, kerana tidur itu merupakan salah satu daripada fitrah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Dan tidur itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tidurnya kamu pada waktu malam. Nah, tidurnya kamu pada waktu malam. Habis ustaz, kami ni kerja shift malam, kami boleh tidur siang, tu cerita lain lah. Itu dia panggil istisnaat ataupun exception daripada default setting. Default settingnya kamu memang malam, of course untuk Allah Subhanahu Wa Taala buat kamu tidur. Manamukum bil-laili wan-nahar, tidur kamu pada malam dan tidur kamu pada siang. Tidur waktu siang pun ada juga. Ada tidur waktu siang, nanti kita sembang. Wabtigha'ukum min fadlihi, dan waktu siang itu wan-nahari wabtigha'ukum dikaitkan juga. Dan Imam Qurtubi kata dia ada taqdim wa ta'khir, dia ada ataf dan sebagainya. Itu saya tak mau cerita, tapi yang pentingnya wabtigha'ukum min fadlihi, dan Allah Ta'ala suruh cari rezeki dan keluasan yang Allah Ta'ala berikan. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada benda-benda itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mahu mendengar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidur malam itu ibarat mati, dan hari yang beraktiviti siang itu ibarat kehidupan ataupun kebangkitan yang disediakan oleh Allah. Tidur bangkit menunjukkan bahawasanya dalam the period of time, maksudnya dalam kehidupan dunia ni ada yang dinamakan sebagai yaumul qiyamah, hari kiamat, hari habis, dan adanya hari bangkit. Nampak? Dia punya konsep tu intertwine antara satu sama dengan lain. Dan tidur ini juga merupakan salah satu daripada setengah-setengah pendakwah dia sebut tentera Allah. Antaranya ataupun tanda, memang betul tanda kebesaran Allah. Allah bagi dalam perang Badar, bila mana Allah cerita dalam suratul Anfal, idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Tuhan kata apa? Bila mana kamu diberi, idh yughashikumun nu'as, diberikan keadaan mengantuk pada ketika itu sebagai ketenteraman kepada kamu, dan diturunkan hujan untuk menyucikan kamu dan menjauhkan kamu daripada gangguan syaitan, dan menguatkan serta memperkukuhkan hati kamu dan memperteguhkan kedudukanmu. Untuk memberikan sedikit gambaran pada ketika itu, disebut oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebut, dia kata kami tidak mempunyai bala tentera berkuda pada perang Badar, tak ada kecuali Miqdad sahaja. Al-Miqdad satu saja. Semua kami tertidur, mengantuk.
Semua kami tertidur kecuali Nabi SAW. Dia solat di bawah pohon sampai pagi hari. Maknanya dia tetap bermunajat kepada Allah. Risaunya Nabi. Tidur mereka itu, ngantuk mereka itu. Orang mengantuk ni tak usah duk kira lah apa, gempa bumi pun dia lena. Gempa bumi pun dia lena. Apa nak berlaku pun, kalau dia dah mengantuk, dia akan tetap tidur. Nampak gaya macam nak suruh tidur. Condition lah. It's condition tu tidur. Jadi cerita tu maknanya bantu. Jadi orang yang mengantuk ni jangan marah dia. Sebab mungkin sampai bantuan Allah pada dia. Kita mana nak tahu. Dan kalau dia tidur dalam majlis ilmu, mungkin dia di kalangan ahli syurga. Sebab Ashabul Kahfi tu ahli syurga. Dia tidur kan. Bukan tidur dalam majlis ilmu lah tuan-tuan. Ala kullin, Ashabul Kahfi juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keamanan daripada kezaliman dengan kaedah yang paling mudah. Mana ada kaedah susah-susah? Tak ada. Pergi masuk dalam gua, walaupun tak kiralah jangan awal sangat suruh Liverpool masuk dalam gua, tapi yang pentingnya pergi masuk dalam gua, tidur. Tuhan bagi tidur. Simple lah tuan-tuan. Simple. Sebagai satu benda, tengok betapa Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Tak payah nak ada perisai, tak payah nak ada apa, aku bagi lena. Aku bagi tidur. Nampak tak? Tidur sahaja. Dan dalam itu ada elemen saintifik yang dikeluarkan apabila orang yang tidur terlalu lama ataupun bedridden, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Dan kami balik-balikkan, sebab ada matahari waktu naik dia keluar kat lubang ni, nampak depa tercerah matahari tu kat muka dia, jadi dia paling tu pasal nak tidur lagi. Main matahari turun belah sini pula, cahaya masuk belah sini pula, dia paling pula. Tujuan dia apa? Tak nak bagi bad sore tuan-tuan. Tu cerita dia. Siapa yang tidur lama, dia tahu. Siapa yang tahu tu, orang yang kena stroke, bedridden, dia tahu. Memang bad sore. Sebab tu kena pakai Ripple mattress tu kali. Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala buat sistem tu secara sunnatullah. Nampak tuan-tuan? Tu tidur tu, itu cerita dah. Ya. Dan tidur yang berkualiti, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwallazi ja'alakum wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nushura. Dan dialah yang menjadikan kepada kamu malam itu sebagai pakaian, dan tidur itu subat, sebagai total rest. Total rest. Apa maksud total rest? Antara kajian yang dibuat, yang pertama sekali bertepatan dengan sunnah, iaitu tidur kena gelap, lampu semua kena padam. Itu baru dapat total rest. Lampu handphone pun kalau boleh tak payah ada. Yang paling bagus sekali adalah analog, pakai jam, hak boleh sepak jam tu jatuh, sat lagi 5 minit dia snooze balik. Tu jam lama yang kat asrama tu. Yang tu lah tu kan. Yang kalau sepak pun tangan sakit yang tu. Kalau handphone tak, dia swipe lah, lepas tu sambung balik. Dia sat lagi snooze, swipe balik, snooze balik, swipe balik. Okay. Sebab apa kena tidur gelap? Kajian yang dibuat, kalau tak salah saya Dr. Rizal yang buat kajian tu, memang kena total. Itu barulah tidur tu, tidur yang dipanggil tidur yang dalam, deep sleep. Okay, deep sleep condition. Mari mana? Ada. Nabi SAW pesan, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Hadis muttafaqun alaih. Jangan kamu tinggalkan api menyala di rumah kamu. Api pelita ke, api masak ke, tungku ke, apa jenis api, ketika kamu tidur. Nabi kata api. Orang dulu panggil elektrik apa? Api. Maknanya kalau dulu api, api Ustaz, tu cerita api. Ni cerita lampu lain. Tak sama lah. Elektrik kalau guna lama-lama boleh short circuit. Lagi-lagi boleh short jantung, sebab tengok bil ujung bulan. Short juga. Short jantung. Bil naik. Nampak tak dalam sunnah tu, walaupun sikit je Nabi SAW sebut. Sebab tu berkat pada ikut sunnah.
melarat apabila tinggal sunnah. Berkat bila ikut sunnah, melarat bila tinggal sunnah. Percayalah, siapa-siapa yang deviate daripada sunnah, hidup dia cacar marbah. Lepas tu Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang lain, Ghuttul ina'a wa awkinu siqa'a wa ughliqul baba wa utfi'u as-siraj. Nabi kata apa? Ghuttul ina' atau ghuttul ina', tutup apa nama bekas-bekas masak, bekas-bekas makan. Mulut muncung apa nama tu air yang nak tuang tu pun kita katup juga. Tutup segala pintu dan padamkan segala pelita ataupun lampu. Maka itu adalah sunnah. Dan dibuat kajian, tidur sebelum jam 12 berkualiti dari sejam dapat kualiti 2 jam. Jadi berbekalkan data ini, maka kita kena berhenti kuliah cepat. Mana tuan-tuan boleh balik, boleh lena sebelum pukul 12. Sebab tidur sebelum pukul 12 2 jam kualiti. 1 hour equivalent to 2 hours quality of sleep. Lepas pukul 12 1 jam sama macam 1 jam kualiti. Lepas subuh 1 jam sama dengan setengah jam. Sebab tu siapa rajin tidur lepas subuh sampai ke lohar, yang tu waktu kami biasa rasa, waktu musim panas dia panggil waktu hibernasi, hibernation. Waktu tu budak-budak buka aircon full blown, tarik zap cuti tu dia, zap tarik selimut, lena. Setengah jam dia punya kualiti. Sebab tu kita akan rasa sekejap, baki-baki ke sebelah dah, sebab sekejap kualiti dia lain. So jaga kualiti tidur. Kalau nak kualiti tidur 8 jam, tidur ke 10, pukul 3, pukul 4 dah boleh bangkit. 8 hours, a good 8 hours sleep. Alright. Jadi diberi kajian ni diberikan dan kepada NASA buat test. Ya, betul. Itu adalah kualiti tidur yang bermanfaat, tidur yang paling berkualiti. Dan tadi kita kata tidur waktu siang ada, tidur waktu siang ada. Nama dia qailulah. Yang dipanggil power nap. Lepas zuhur sekejap dalam 10 minit. Ada yang ambil sebelum zuhur, tak kisahlah. Yang penting zuhur jangan hang terlepas. Sudah. Yang cerita dia 10 minit, bukan 10 jam. 10 minit, 15 minit tidur. Kan? Kat pejabat pun ada orang duk buat gitu. Kita duk ingat lembu mana kena sembelih, rupanya kawan merengkuh kat belakang. Tak apa, dia nak tidur, dia tidur. Okey, fine. Dia punya adik-beradik dia nama Hailulah dengan Ailulah. Qailulah yang zuhur, Ailulah lepas asar, Hailulah lepas subuh. Boleh tak tidur lepas subuh? Tak ada larangan untuk tidur lepas subuh. Boleh tidur. Kalau ikut irsyad fatwa, dia ada tulis, dia kata antara ulama-ulama yang tidur lepas subuh faham ke. Tapi lepas subuh pun subuh dia subuh lah. Bukan lepas subuh lebuh. Tak. Lepas subuh dia lena. Sebab apa? Malam dia jaga. Orang macam tu malam jaga. Kita malam lebuh, lepas subuh pun lebuh. Kan? Ada setengah-setengah asar menunjukkan bahawasanya setengah-setengah ulama di tanah-tanah Arab terdengar lagi bunyi dengkuran mereka sehinggalah sampai waktu duha. Duha dia bangkit, dia teruskan ibadat. Tapi ia menafikan fadilat. Sebab fadilatnya kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah umat aku pada awal pagi. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani kata dalam Fathul Bari, dia kata apa? Dia kata pada pagi itu diserak, itu tanda kedua suruh berhenti, diserakkan rezeki kepada kita. Okay? Dan pahala bila orang duduk di masjid ataupun di surau sampailah ke duha, dia dapat pahala menunaikan haji sempurna. Nak pergi haji ada 3 tier. Siapa T20 tak dapat subsidi. Itu dia, tak ada kena mengena. Dalam bulan Ramadan ada rezeki untuk orang tidur. Tertidur tak sempat qiyam. Daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi SAW bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-laili faghalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih azza wa jalla. Apa dia? Dia kata siapa-siapa yang berniat nak datang ke katil dia ataupun tempat dia berbaring, lalu dia berniat untuk bangkit semayang pada waktu malam, tiba-tiba mata dia mengalahkan dia, yakni tidur sampai ke subuh,
maka ditulis apa yang diniatkan ke atasnya. Apa nama tu, niat tu, dia niat tu dah tulis dah, pahala tu boleh dah. Dan tidurnya itu merupakan sedekah daripada Tuhan. Tapi sedekah pun jangan tiap-tiap malam, tuan-tuan. Cerita dia 10 malam terakhir pun sedekah juga, kira kemas. Dan lah adab dan doa. Jarang kita yang selalu baca apa? Bismikallahumma amutu ahya. Bukan ahya wa amut ke? Ada 2-3 riwayat. Amutu wa ahya tu menepati maksud nak amut tu nak tidur lah, ahya esok nak bangkit. Sebab tu besok lepas bangkit tu kita sebut apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami. Maknanya mati dulu baru hidup, kan? Ada yang kata hidup tu maksudnya mengharapkan kehidupan. Asal lagi nak mati ni, nak tidur ni, mengharapkan kehidupan. Itu lebih marju, benda yang lebih diharapkan. Ala kullin dua-dua boleh pakai pilah. Yang pentingnya kadang-kadang tak sempat bismika, lena dah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashih falyanfud firashahu bidakhilati izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Doa dia panjang, umumnya doa panjanglah. Yang mula-mula tu bukan doa, yang mula-mula tu satu gesaan. Siapa-siapa nak tidur, ambil kain dia ke kain atas tu ke, kibas. Kibas dia punya tilam dia tu, sebab dia tak tahu apa yang dia tinggalkan. Kan? Kibas. Dah kibas tu, nak tidur tu sebut bismika rabbi, dengan namamu wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku, wabika arfa'uh, dan dengan namamu aku nak mengangkatnya kembali. Ni doa ni dia ada maqasid dia. Maqasid dia apa? Maqasid nak bangkit tu. Yang tu yang paling susah tu sebenarnya. In amsakta nafsi, kalau engkau mengambil nyawaku, farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, kalau kamu biarkan lagi nyawaku sampai balik ke aku, fahfazha, jagalah nyawa itu bima tahfaz bihi ibadakas salihin, dengan apa yang engkau jaga hamba-hambamu yang saleh. Dengan doa itu selamat tidur. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.